Anda pernah pak fikir, kenapa ada pelajar yang kita ajar sekejap je dah faham, tapi ada pula yang macam susah sangat nak tangkap? Hari ini kita nak bongkar rahsia di sebaliknya. Kita akan selami apa yang dipanggil undang-undang pembelajaran. Ini prinsip-prinsip asas yang serius boleh ubah cara anda mengajar, tak kisahlah dalam kelas ke, dalam bengkel ke. Okey, jom kita tengok dengan lebih dekat lagi apa benda undang-undang ni sebenarnya. Senang cerita, ia macam satu set panduan psikologi yang terangkan macam mana otak pelajar kita ni serap dan simpan makluman. Kalau anda faham benda ni, percayalah, anda akan ada satu toolkit yang sangat power untuk buat setiap sesi pengajaran jadi lebih berkesan. Ini soalan yang selalu menghantui kita sebagai pengajar, betul tak? Kenapa ada benda yang kita ajar tu, bertahun-tahun pun pelajar masih ingat. Tapi ada pula topik lain, habis je kelas, lesap. Macam tu je. Jawapannya, ada pada cara otak kita ni diprogramkan untuk belajar. Dan itulah yang kita nak kupas satu persatu. Okey, ini dia plan tindakan kita. Mula-mula, kita sentuh sikit pasal asas pembelajaran. Lepas tu, kita terjun terus ke 3 undang-undang utama, diikuti dengan 2 undang-undang tambahan. Kita juga akan lihat satu prinsip yang lebih moden. Dan akhir sekali, kita akan buat satu rumusan khas untuk anda, para pengajar. Baiklah, kita mulakan dari A. Kisah ni bermula pada awal tahun 1900-an dengan seorang pakar psikologi bernama Profesor Edward L. Thorndike. Dialah orang pertama yang macam susun dan rumuskan undang-undang asas ni yang sampai hari ni jadi rujukan utama kita dalam memahami proses belajar. Jadi, apa sebenarnya maksud belajar ni? Senang je. Ia adalah apa-apa perubahan yang kita boleh nampak pada seseorang. Tak kiralah perubahan cara dia berfikir, kemahiran baru yang dia dapat ataupun sikap dia. Dan kerangka Thorndike ni lah yang bagi kita macam satu manual atau blueprint macam mana nak hasilkan perubahan tu dengan berkesan. Okey, sekarang kita masuk bahagian paling penting, tunjang kepada teori Thorndike ni. Ada 3 undang-undang utama yang kalau anda seorang pengajar, ini benda yang anda wajib tahu untuk menjadikan pengajaran anda betul-betul efektif. Nampak tak kat sini? Ada beberapa prinsip yang semuanya saling berkait antara satu sama lain. Tapi, untuk sekarang, kita akan fokus pada 3 yang paling utama dulu. Kita mulakan dengan yang paling asas, iaitu Undang-Undang Kesiapsediaan. Undang-undang pertama ni dengar macam common sense, kan? Tapi percayalah, ia sangat-sangat berkuasa. Maksudnya, kalau pelajar tu tak bersedia, tak kiralah dari segi fizikal ke, mental atau emosi, apa saja yang kita cuba ajar, memang tak akan masuk. Usaha kita tu macam tuang air atas daun keladi je, sia-sia. Dan yang menariknya pasal kesediaan ini, ia ada 2 hala tau. Satu, kalau kita paksa pelajar belajar masa dia belum bersedia, dia akan rasa terganggu, rasa jengkel dan terus blok kita. Tapi sebaliknya pula, kalau ada pelajar yang dah bersemangat, dah sedia nak belajar, tapi kita pula yang tak bagi peluang, dia akan rasa kecewa. Jadi, kena cari balance tu. So, apa kerja kita sebagai pengajar? Kitalah yang kena jadi pencetus kesediaan ni. Tunjukkan pada mereka kenapa topik ini best, kenapa penting untuk dipelajari, cipta suasana yang selamat dan positif. Dan ni penting, bagi mereka rasa menang awal-awal. Bagi satu tugasan mudah yang confirm boleh siap, kejayaan kecil ni akan bakar semangat mereka. Okey, undang-undang kedua pula pasal emosi. Bayangkan macam ni. Perasaan yang seronok, yang puas hati tu, ia macam gam super kuat yang lekatkan ilmu tu dalam otak. Tapi kalau pengalaman belajar tu negatif, menyakitkan hati, ia akan jadi macam dinding yang menghalang terus proses belajar. Jadi, misi anda kat sini adalah untuk jadi arkitek pengalaman yang positif. Macam mana? Pastikan tugasan pertama tu cukup mudah untuk disiapkan dengan jaya. Sentiasa bersikap membantu, bagi pujian bila nampak ada peningkatan. Ajar ikut tahap kemampuan mereka. Dan yang paling penting, sentiasa maklumkan kemajuan mereka. Bila mereka rasa puas, itulah kejayaan kita. Ini membawa kita kepada undang-undang utama yang ketiga. Rasanya semua orang pernah dengar ayat ni kan? Practice makes permanent. Latihan tu yang akan buatkan sesuatu tu kekal. Maksud undang-undang latihan ni simple je. Lagi kerap kita ulang sesuatu, lagi kuat ia melekat dalam ingatan. Tapi, kuncinya bukan sebarang ulang tau. Ia mesti pengulangan yang berfokus. Benda ni sangatlah kritikal, terutamanya dalam bidang kemahiran macam Tibet. Latihan berulang-ulang yang konsisten, itulah jambatan untuk jadi mahir. Baiklah, kita dah cover 3 undang-undang utama tadi. Sekarang ada 2 lagi undang-undang tambahan yang tak kurang pentingnya. Yang ni lebih fokus kepada macam mana nak cipta kesan pertama yang kuat dan macam mana nak buat pembelajaran tu lebih wow. Undang-undang awalan atau primacy.
Ini pasal first impression. Apa yang pelajar belajar untuk kali pertama tu, itulah yang paling kuat melekat dalam kepala dia. Sebab tu penting sangat-sangat untuk kita ajar benda yang betul dari mula. Sebab nak betulkan yang salah nanti, jauh lebih susah kan? Jadi, macam mana nak pastikan kesan pertama ni mantap? Kuncinya satu, perancangan. Tengok langkah-langkah ni. Sediakan lesson plan yang detail. Ajar maklumat dan cara yang betul dulu. Susun pelajaran ikut urutan yang logik dan pastikan kita sendiri dah betul-betul mahir sebelum kita ajar orang lain. Akhir sekali, cek sama ada pelajar boleh buat atau tak. Seterusnya, undang-undang keamatan atau intensity. Ini pasal wow factor. Lagi dramatik, lagi jelas atau lagi menarik pengalaman belajar tu, lagi senang ia nak diingat. Pelajaran yang flat dan busan, esok lusa, orang lupa. Tapi pengalaman yang intens dan bermakna, itu yang akan lekat lama. Jadi, macam mana nak wujudkan keamatan ni? Guna alat bantu mengajar yang betul-betul berkesan. Kaitkan apa yang diajar dengan kehidupan pelajar tu sendiri, biar dia rasa relevan. Paling penting, maksimumkan penglibatan mereka. Jangan bagi syarahan je, ajak mereka buat sesuatu. Tekankan isi penting guna intonasi suara dan bahasa badan kita. Jadikan ia satu pengalaman. Okey, dah nak sampai ke penghujung. Ada satu lagi prinsip yang lebih moden yang ditambah kemudian, dan yang ni pun sangat praktikal, ia ada kaitan dengan masa. Inilah dia, undang-undang kekinian atau recency. Senang je faham, otak kita ni cenderung untuk ingat benda yang paling last kita dengar atau belajar. Inilah sebabnya kenapa sesi rumusan atau wrap-up di hujung kelas tu sangat-sangat penting. Apa yang kita sebut last kali, itulah yang paling segar dalam ingatan mereka. Okey, jom kita kumpulkan semua undang-undang yang kita dah bincangkan tadi. Kita akan rangkumkan jadi satu rumusan yang padat dan mudah untuk anda guna terus dalam kelas nanti. Ketika ni memang merumuskan segalanya dengan cun. Tugas kita bukan setakat sampaikan fakta. Tugas kita adalah untuk jadi pengurus memori pelajar secara strategik. Kena ulang, ulang dan ulang lagi. Sentiasa tekankan objektif utama, fikirkan apa yang mereka dengar mula-mula, apa yang perlu diulang tengah-tengah dan apa rumusan akhir yang kita nak mereka bawa balik. Jadi, sebelum anda masuk kelas yang seterusnya, saya nak anda fikir sekejap. Daripada semua undang-undang yang kita dah bincang ni, yang mana satu anda rasa paling perlu diberi perhatian sekarang? Mungkin anda perlu fokus untuk tingkatkan kesiapsediaan pelajar. Atau mungkin anda nak cuba cipta satu pengalaman yang lebih intens. Apapun pilihan anda, sekarang anda dah ada toolkitnya. Selamat mencuba dan selamat mengajar.